Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam berita pagi Sabah edisi Jumaat 12 Januari. Pembinaan jalan raya dua hala dari Putatan ke Keon Som, Inanam sepanjang 21.7 km serta cabang jalan ke Bukit Padang sepanjang 2.1 km menerusi projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah Fasa 1 kini siap 79.96%. Perkembangan itu dimaklumkan Timbalan Pengarah Jabatan Kerja Raya Sektor Projek Lebuh Raya Pen Borneo Muhammad Syamsul Nizam Abdul Wahid ketika lawatan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ke tapak projek. Projek Putatan Inanam yang merupakan sebahagian daripada 35 pakej kerja PAN Borneo dengan kos pembinaan lebih RM788 juta dijangka siap November tahun ini. Ia membabitkan pembinaan 3 jambatan baru menyeberangi Sungai Moyok, 7 persimaan baru di Putatan, Jalan NC Mogunting 1, Jalan NC Mogunting 2, Donggongon, Jalan Penampang Tambunan dan Bukit Padang, selain pembinaan jejambat serta 3 pembetung di Kampung Kolopis dan Kampung Kitobu. Setakat Disember 2023, 4 pakej kerja siap dibina iaitu Jalan Papar Donggongon, Jalan Tawau Sempurna, Pintasan Lahad Datu dan Kampung Lot M Batu 32 Sandakan. Manakala 11 pakej kerja lagi dalam pembinaan, 5 dalam proses perolehan dan 15 belum dilaksanakan. Projek Lebuh Raya PAN Borneo Sabah sepanjang 1,236 km dilaksana dalam 3 fasa iaitu Fasa 1 Sindumin, Kota Kinabalu, Kudat, Ranau, Batu 32 Sandakan, Batu 32 Sandakan, Tawau 706 km, Fasa 2 Tamparuli, Ranau 98 km dan Fasa 3 Tawau Kalabakan, Keningau, Kimanis 432 km. Jabatan Air Negeri Sabah JANS melaksana pelbagai langkah bagi memastikan bekalan air mencukupi. Ketika ini beberapa projek masih dalam pelaksanaan seperti pembinaan loji rawatan air, LRA Kogopon 2 Papar dan kerja-kerja perpaipan akhir bagi projek naik taraf LRA Telibung 2 Fasa 2 di Tamparuli. Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Syahelmi Yahya menjelaskan pembinaan LRA Kogopon 2 Papar yang dijangka siap 2026 dapat menangani isu bekalan air di kawasan Papar dan selatan Kota Kinabalu. Manakala krisis air di utara Kota Kinabalu pula dapat diatasi sebaik sahaja naik taraf LRA Telibung 2 Fasa 2 siap sepenuhnya. Pada awal Disember, Telibung 2 Fasa 2 juga telah siap dan mula menghasilkan air terawat. Namun demikian, disebabkan oleh kerja perpaipan belum selesai, maka jumlah air terawat yang mengikut design capacity adalah sebanyak 80 mld, tetapi disebabkan oleh jajaran pipe belum diselesaikan, kita menyasarkan pada 40 mld tambahan untuk KK Utara. Datuk Syahelmi juga yakin pembinaan empangan hidroelektrik Ulu Padas di Tenom dapat menangani isu kekurangan bekalan air di Sabah. Mengenai isu bekalan air di Pulau Sebatik Tawau, katanya JANS telah menghantar tangki air ke pulau tersebut dan dalam masa sama akan menyegerakan kerja-kerja mengorek kelodak di empangan sedia ada. Sementara itu, mengulas gangguan bekalan air yang berlaku di UMS, Datuk Syahelmi yang juga Timbalan Ketua Menteri memberitahu JANS akan menghantar bekalan air ke tangki UMS sebagai penyelesaian jangka pendek untuk mengatasi masalah air di universiti itu. Dalam masa sama, katanya JANS bekerjasama dengan bahagian pengurusan teknikal UMS untuk mengawal tekanan air di dalam kampus berkenaan. Kawalan itu penting memandangkan persekitaran kampus yang luas selain kawasan kampus UMS yang berbukit bukau. Jadi kena ada dua belah pihak punya kerjasama lah. Jabatan Air memastikan ada air sampai masuk dan pihak UMS pula memainkan kerja mereka dalam pengurusan pressure di dalam persekitaran kampus. Jabatan Air Negeri Sabah JANS melancarkan aplikasi MyJANS bagi meningkatkan lagi perkhidmatan berkualiti kepada rakyat. Aplikasi yang boleh dimuat turun melalui Android itu membolehkan pengguna menyemak butiran bil air, membuat aduan dan mengetahui perkembangan berkaitan jabatan pada bila-bila masa. Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata pendekatan JANS itu selari dengan aspirasi kerajaan negeri yang menggesa pelaksanaan inisiatif pendigitalan ke era kerajaan pintar.
Beliau berharap perkhidmatan tersebut dapat dimanfaatkan rakyat sebaiknya. Dalam masa sama, perkhidmatan JANS terus dipertingkat dari semasa ke semasa. Aplikasi MyJANS ini adalah apabila menerima sesuatu aduan, response time yang akan mereka berikan adalah dalam masa setengah jam. Jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk berpesan kepada orang awam, terutama yang membuat aduan, agar memberi kerjasama yang positif dalam membuat aduan yang sebenar-benarnya supaya kita dapat mengelak pembaziran massa daripada laporan-laporan yang tidak berasas ataupun berunsur sengaja. Aplikasi MyJANS yang dikendalikan pasukan khas di Ibu Pejabat dan setiap daerah ini turut melibatkan teknologi automasi. Ke arah menyokong pelaksanaan sistem pangkalan data utama padu, Jabatan Penerangan Japen Sabah melaksana program Info on Wheel IOW khas padu secara serentak di seluruh negeri. Program melibatkan 25 pejabat penerangan daerah ini diadakan bermula semalam hingga 31 Mac. Program Turun Padang IOW khas padu bertujuan menarik perhatian masyarakat mendaftar dalam sistem padu sekaligus menyebarluas maklumat berkenaan secara terus dan membantu masyarakat membuat pendaftaran melalui kaunter. Sekiranya ada kecurigaan ataupun rasa ragu-ragu untuk mengisi secara online, kita ada PD. PD ini iaitu pusat digital yang akan kita sediakan di seluruh negeri di Sabah ini juga. PD ini di bawah MCMC dan sudah pasti melalui peluang iaitu secara bersemuka ini mereka dapat menggunakan mengisi padu ini dengan cepatlah. Sekiranya tidak mempunyai kemahiran menggunakan IT. Japen Sabah turut menyediakan perkhidmatan komputer dan talian internet melalui Pusat Maklumat Rakyat bagi mendapatkan maklumat tambahan berkenaan inisiatif terkini Kerajaan Madani. Ketika ditanya mengenai kebimbangan masyarakat sekiranya mendapat pautan yang tidak tepat, Japen menasihati masyarakat agar mendaftar terus di kaunter yang disediakan. Sementara itu, inisiatif sama turut digerakkan Pejabat Adun Kepayan dengan kerjasama Jabatan Perangkaan selain memperhebat promosi padu menerusi pelbagai platform media sosial. Menggunakan social media, menggunakan TV dan radio ini pun cukup baik juga lah. Tapi kalau mereka pergi rumah ke rumah di kampung lah, saya rasa adalah baik. Jadi saya harap dengan penerangan ini mereka telah faham dan ya memang kami sentiasa lah dan saya rasa jabatan-jabatan pun sentiasa bersedia untuk memberi penerangan, penjelasan. Program Jelajah Geng Bubut Sabah FM dan Sabah VFM Jabatan Penyiaran Sabah yang berlangsung di Tamu Dongongon mendapat sambutan positif pengunjung yang hadir. Masing-masing teruja dan gembira dengan kemeriahan yang dibawakan dalam program ini dan berharap penganjurannya diteruskan pada masa akan datang. Harapan saya supaya ini Geng Bubut sentiasalah datang ke tamu-tamu seperti ini sebab dia boleh memeriahkan lagi pada hari tamu-tamu diadakan. Dan seperti sekarang ini sungguh memeriahkan, ada yang boleh menari tarian tradisi, mendengar lagu-lagu tradisi. Itu yang paling bagus lah, bukan iri penampang siap macam papar ke, tampelori ke, sandakan, mana-mana siap. Itu memang saya setuju. Ini adalah kali pertama diadakan di Pekan Donggongon ini dan ada 23 lagi lokasi. Di mana setiap bulan ada 2 kali penganjuran dan untuk penganjuran kali kedua di daerah Ranau dan rancangan awal adalah pada 19 Januari ini. Antara pengisian jelajah Geng Bubut termasuklah kuis, permainan dan persembahan basking. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.